Sekarang ni kau tengok dia orang semua berjaya. Dia orang penyumbang kepada kemenangan Islam, dimartabatkan dekat bumi Mekah. Kan? Dia orang menjadi punca, dia orang menjadi penyumbang. Aku buat apa? Dia jadi macam tu lah. Dia ungkit balik dekat isteri dengan anak-anak dia. Kau tengok apa yang dah berlaku. Aku tak jadi penyumbang langsung untuk kemenangan Islam. Jadi ada sesi ungkit mengungkit. Maka sebab itulah Allah sebut dalam ayat ni, bila dah berlaku ungkitan itu tuan-puan sekalian, Allah kata benda, wa in ta'fu. Okay. Wa in ta'fu. Allah kata, kalaulah kamu maafkan dia orang ni. Wa tasfahu, dan berlapang dada dengan mereka. Wa taghfiru, dan doakan keampunan untuk mereka. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-puan sekalian dekat sini Allah nak bagi tahu, yelah memanglah tuan-puan sekalian perintah daripada Allah tu wajib. Tetapi tuan-puan sekalian tak dapat nafi bila bertembung di antara benda-benda agama dan juga keluarga, ianya adalah benda yang sangat susah untuk kita nak buat decision. Tambah-tambah Polis Evo 4 ke 3? Polis Evo 3 dah tengok ah? Belum tengok lagi. Saya pun tak tengok TikTok yang bagi idea tu. Kan? Polis Evo 3, tuan-puan sekalian, banyak orang duk bagi satu gambaran kepada kita semua bahawasanya pertembungan di antara perjuangan keadilan, kerja sebagai seorang polis dan keluarga, kedua-duanya penting. Tanggungjawab dia orang sebagai polis mempertahankan negara, menjaga keselamatan keamanan negara dan juga keluarga. Kedua-duanya penting. Tetapi tuan-puan sekalian, cuba tuan-puan sekalian tanya polis bila bertembung di antara dua benda ni. Senang tak mereka nak memilih, nak utamakan yang mana? Kan diluah mati anak, apa nak? Ditelan mati bapa. Pilih yang tu pula terasa. Pilih yang ni pula terkorban. Dia macam satu garis halus yang susah kita nak buat keputusan yang paling tepat pada waktu itu. Kan? Tapi tuan-puan sekalian tak dapat nafilah. Fasa makiyah ni fasa pengukuhan akidah. Jadi ada orang yang dibina akidah sudah mencanak tinggi dia punya akidah tu. Kuat, strong, tinggi. Tapi ada orang pendakian nak membina akidah yang teguh tu, dia slowly, dia perlahan. Dia lambat. Maka mungkin pada waktu itu bertembung di antara keluarga dengan agama, dia pilih keluarga dia. Tapi adakah kita nak kata salah orang yang pilih keluarga pada waktu itu? Tak salah. Sebab Allah juga menuntut bagi seorang lelaki khususnya menjaga, melindungi ahli keluarga dia. Betul tak tuan-tuan sekalian? Jadi memang asasnya bila bertembung di antara agama dengan keluarga, memang kena menangkan agama lah tuan-tuan sekalian. Tapi easy said than do kan? Betul tak tuan-tuan sekalian? Semua sekali. Semua sekali. Sebab ancaman tu berlaku bila mana pembesar nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi kita semua tahu. Sebab bila boykot berlaku sebelum pembunuhan tu, masa boykot berlaku bukan Nabi Muhammad je kena boykot, semua kena boykot. So walaupun dia orang sebut kat mulut nak bunuh Nabi Muhammad, ada possibility dia akan bunuh juga orang-orang yang beriman yang lain. Takkan dia tak bunuh. Boykot boleh buat, takkan bunuh tak boleh buat. Kalau Nabi Muhammad mati masa tu kena bunuh, takkan mestilah ramai juga yang akan bangkit, so dia akan bunuh juga sekali. Kan? Jadi perintah berhijrah tu untuk semua. Tetapi memang untuk wanita dengan anak-anak disarankan tinggal. Sebab tu tidak kita dengar ada 3 ke 4 orang saja wanita yang ikut berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah. Yang tu pun memang tekad nak pergi jugalah. Kalau ikutkan asalnya tinggal. Tapi nak pergi juga tuan-puan sekalian. Okay, nak pergi juga. Maka tuan-puan sekalian itulah ceritanya. Ayat 14 tu itu asbabun nuzul. Cuma saya nak kembali pada ayat tu tadi. Sebab tu saya kata tuan-puan sekalian, memanglah kita kata, apa loser sangat kau pilih keluarga daripada agama ni. Kan? Patutnya pilih agama lah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Itu yang kita semua tahu. Itu semua ilmu yang kita pegang tuan-puan sekalian. Tapi bila tiba bab memilih tuan-puan sekalian, memang kita akan menghadapi dilema yang sangat dahsyat. Betul? Sebab tu Allah nak bagi tahu dalam ayat ni, memang salah kau mengutamakan keluarga lebih daripada agama. Cuma kalau kau pilih keluarga masa tu, aku nak bagi tahu tak totally salah. Tidak sepenuhnya salah. Sampai Allah suruh lelaki yang mengungkit isteri yang halang pergi berhijrah dulu, sampai Allah kata apa? Wa in ta'fu.
Dan jika kamu maafkan mereka. Allah suruh maafkan mereka, tuan-tuan sekalian. Maafkan mereka. Walaupun mereka lah punca kenapa kau tak bagi berhijrah dulu, maafkan dia orang. Dan saya pernah bincang dekat sini, tuan-tuan sekalian, ta'afu bukan semata-mata maaf. Tapi ta'afu juga membawa maksud melupakan kesalahan orang tersebut. Jadi Allah suruh sahabat yang rasa kecewa tak boleh ikut berhijrah tu, maafkan dan lupakan sekali. Senang tuan-tuan sekalian nak buat benda tu. Maafkan, lupakan. Seolah-olah macam tak pernah wujud pun ahli keluarga kamu ni buat salah dengan kamu. Maafkan dan lupakan segala kesalahan mereka. Dan tak cukup dengan itu, Allah suruh watasfahu, dan buka lembaran baru. Yang ni yang susah. Selama ni kita selalu kata, oh ustaz susahlah nak buat maafkan, lupakan. Tapi rupa-rupanya ada satu lagi step di atas melupakan itu, tuan-puan sekalian. Namanya watasfahu. Watasfahu dekat sini diterjemahkan adalah berlapang hati, berlapang dada. Tapi watasfahu datang daripada kalimah ini, tuan-puan sekalian. Watasfahu safhah. Kan? Datang daripada kalimah safhah yang membawa maksud muka surat. Helaian muka surat. Kan? Biasa kita pergi ke kelas-kelas agama kan, kalau ustaz tu cakap Arab, ustaz tu cakap Arab, dia kata iftah safhah. Buka muka surat kalau kita mengaji kitab lah. Kan? Iftah mushaf, lembaran helaian Al-Quranul Karim. Kan mushaf. Jadi safhah itu maksudnya muka surat. Jadi Allah kata, lepas memaafkan, melupakan, ada satu lagi step di atas ni, namanya adalah membuka lembaran baru. Macam mana? Yes, move on. Sebab itu dalam cerita yang pernah saya sembangkan dengan tuan-tuan sekalian sebelum-sebelum ni, pasal peperangan Uhud tu, balik perang Uhud tu, ingat lagi tak cerita dia? Kan bila Nabi Muhammad ada cukup sebab untuk marah pemanah-pemanah Uhud yang turun tu, apa Allah suruh Nabi buat masa tu? Maafkan dan lupakan kan? Tapi Nabi tidak sekadar diminta untuk maafkan dan lupakan kesilapan mereka. Ada dua lagi lepas tu. Wastaghfir lahum dulu. Kan? Iaitu mendoakan keampunan untuk mereka. Tapi step yang ketiga tu yang memberikan indikasi safha tu. Watasfahu tu. Iaitu wasyawirhum wasyawirhum fil amr. Kamu boleh meeting dengan dia macam biasa. Kau boleh berjumpa dengan dia, kau boleh bermesra dengan dia macam biasa. Itu adalah tanda kamu sudah buka lembaran baru dengan dia. You dah move on dah dengan kesilapan lama dia dulu. Sebab tak ada apa dah, tuan-puan sekalian, kalau ada orang buat salah dengan kita, kita akan ada awkward sikit dengan orang tu. Istilah dia tu tak? Awkward ni apa? Janggal. Yes, janggal. Kita akan rasa janggal dengan orang tu. Walaupun orang tu dah minta maaf, dan kita pun dah sebut aku maafkan kau. Tapi sebab orang tu pernah ada pengalaman buat salah dengan kita punya pasal, that kind of awkwardness memang akan wujud. Maka Allah suruh Nabi Muhammad kepada pemanah Uhud, yang Nabi ada 1001 sebab yang kukuh untuk marah, maafkan, lupakan, lepas tu doakan keampunan dan move on. Jumpa macam biasa, bersembang macam biasa, jangan nampak sangat dia orang ni macam another low class of being a Muslim. Yang kau layan dia teruk, tak ada. Layan macam biasa. So, bila Allah suruh laki tu tadi, yang mengungkit isteri dengan anak-anak dia halang tu, maaf, lupa, dan buka lembaran baru. Move on. Walaupun kamu tidak menjadi salah satu batu-bata yang menyumbang kepada kemenangan Islam, itu zaman dulu. Sekarang ini bila Islam sudah terbina, Islam sudah menang di Mekah, ada lagi tanggungjawab lagi besar lepas kemenangan, iaitulah mengisi kemenangan. Dulu masa Nabi Muhammad dapat Mekah, mereka nak menang. Tapi fasa yang lagi penting daripada nak menang adalah untuk mengisi kemenangan itu. Sebab itu tuan-puan sekalian, dah pergi PBA KL lah. Pesta Buku Antarabangsa, dah pergi dah? Tak pergi? Kena pergi lah. Sebab tuan-puan sekalian akan dapat tahu macam mana trend bacaan anak-anak muda pada hari ini. Tuan-puan sekalian, jangan terkejut, dunia ilmu ataupun boleh katakan dunia yang kita boleh dapatkan ilmu daripada buku ni, tuan-puan sekalian, dia sudah berganjak kepada fasa yang memang kita tak boleh nak jangka.
Jangan terkejut tuan-puan sekalian, buku yang paling laris di pesta buku sekarang ini adalah buku yang satu muka surat dia tak lebih daripada belasan perkataan sahaja. Satu page buku besar macam biasa tuan-puan sekalian, tetapi